Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita kami dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rahmatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini petang yang pertama daripada bulan Rabiul Awal 1427 Hijrah. Allah masih lagi menjaga manusia kita kelapangan kesihatan sama-sama berada dalam majlis makmum. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ini dilimpah dengan barakahnya daripadanya insya-Allah. Ayat ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali siapa yang masih lagi belum niat nikah dalam masjid ini boleh niat. Yang mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisi insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulang apa saya sebut pada minggu lepas. Dan minggu lepas kita mengaji, kita sebut berkaitan dengan sumbangan untuk program Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana-mana tempat, mana-mana program, mana-mana sekolah, mana-mana jabatan, mana-mana tamat. Mana-mana tempat sekalipun kalau kita buat program Maulid Rasul, kita minta yang mengaji pakat-pakat ambil bahagian. Pakat-pakat setiap ambil bahagian. Macam mana cara ambil bahagian? Bagi sumbangan. Pakat-pakat bagi sumbangan. Tak boleh bagi banyak, sikit. Tapi kita minta pakat-pakat bagi. Kerana kelebihan memberikan sumbangan ataupun kerana berseronok dengan Nabi SAW, berseronok dengan kelahiran Nabi SAW ini, ada manfaatnya, ada kelebihannya, ada ganjaran. Dan kalaulah ini cerita ni bulan ni kita mengambil satu derek. Kalau kita main bulan Maulid Rasul ni akan muncul satu isu nanti dua lah 3-4 hari lagi nanti keluar isu berkaitan dengan sambutan Maulid ni bidah. Ada yang main standard lah benar. Pakai tu cakap kata Maulid Rasul ni bidah. Mana ada orang sambut Maulid Rasul, sahabat-sahabat seorang pun tak sambut Maulid Rasul. Baik. Kalau kita jumpa jenis kumpulan manusia yang cakap macam ni, kita cakap macam ni macam ni. Kalau dia nak cakap itu, biar pilih dia cakap. Biar pilih. Ya, Qulillah, kamu sebut nama Allah, thumma narku fi khawdihim yal'abun. Itu biar pilih dia berdokumen dalam kolam bebas ni. Maksudnya dia nak kata apa kata? Kalau dah ada orang tanya Ustaz, sambutan Maulid Rasul ni bid'ah atau Ustaz? Nabi tak pernah sambut pun Maulid Rasul, tak pernah sambut pun hari kelahiran Nabi SAW sendiri. Kita sebut manusia yang pertama sambut hari kelahiran Nabi SAW adalah Nabi sendiri. Manusia yang buat sambutan Maulid Rasul ni Nabi sendiri. Dalil besar, dalil dalam Sahih Muslim. Baginda bersabda, minta maaf sahabat menyatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil Itsnin. Baginda ditanya oleh para sahabat tentang puasa yang Nabi buat pada hari Isnin. Pasal apa puasa sunat hari Isnin? Kan Nabi jawab, "Zalikal yawm hari itu fihi wulidtu." Aku beranak pada hari Isnin. Nabi kata aku puasa hari Isnin. Pasal apa? Pasal hari Isnin aku beranak. Nampak? Clear jawapan tu. Maknanya selepas Nabi lahir, baru belakang tu Nabi sebut wa fihi unzila alayya. Dan pada hari Isnin ni Quran diturunkan pada aku. Jadi Nabi puasa pada hari Isnin pasal apa? Nombor satu sekali, Nabi puasa pasal hari Isnin, hari kelahiran Nabi SAW. Oh, maknanya Nabi sambut pasti ke sana? Ya. Jangan silap faham tak? Tadi dia nampak pasti, tiup king apa tu, bukan kan? Maknanya Nabi sambut hari kelahiran? Ya. Dan Nabi sambut setahun sekali ke? Tak, dia tiap minggu. Dia tiap minggu Nabi sambut. Dan cara baginda sambut hari kelahiran baginda dengan cara puasa. Oh, jadi sambutan Maulid Rasul tu Nabi sendiri pernah sambut tu saat kelahiran diri sendiri. Ya.
Oh, jadi kalau kita sambut Maulid Rasul ni tak bid'ah Ustaz tu? Dah. Tapi itu yang bid'ahnya di mana? Yang bid'ahnya sambutan Maulid Rasul tak bid'ah. Yang bid'ah mungkin cara sambutan Maulid Rasul. Baginda sambut dengan cara puasa. Kita sambut hari ni pakat-pakat seorang tak puasa. Kita buat apa? Baca qasidah, buat ceramah, buat apa lagi kalau kita buat program kuis ke apa, buat kenduri, kena setengah-setengah tempat orang-orang ramai-ramai yang menunjukkan syiar cinta kepada Rasulullah SAW. Cara mungkin berbeza. Jadi kalau orang kata cara sambut maulid bid'ah Ustaz? Ya, cara sambut maulid mungkin bid'ah. Tapi sambutan maulid tak bid'ah. Pasal Nabi tu. Habis itu Ustaz, kita sambut Maulid Rasul, kita buat ceramah apa semua ni Ustaz, salah nak buat gaya ni bid'ah. Allah. Kan dalam Quran Allah sebut wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalunya ayat tu, mana-mana ustaz pun, mana-mana orang ngaji pun, bila terjemah dia kata terjemah macam ni. Berilah peringatan, kerana peringatan itu berguna kepada orang-orang yang mukmin. Betul? Kerana peringatan memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Itu satu terjemahan. Tapi kalau saya terjemah dalam bahasa yang lain, cuba tengok. Allah sebut wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra, kerana apa? Zikra. Zikra tu bukan peringatan saja. Zikra ni kenangan. Okay. Sebab tu kalau kata siapa pergi sekolah Arab ke apa kan buat buku tu tulis zikra ya. Okay. Faham ke juga kata apa? Mana ada kita tulis peringatan ni tazkirah. Habis itu kalau zikra ni kenangan. Allah kata berilah peringatan. Kerana apa? Fa inna dzikra, sesungguhnya kenangan ni, benda-benda lama ni, benda-benda lepas ni, tanfa'ul mu'minin, dia bagi manfaat kepada orang beriman. Jadi kalau kita buat sambutan Maulid Rasul, kita bercakap tentang kelahiran Nabi SAW. Kenangan tentang kelahiran Nabi itu akan memberikan manfaat kepada orang beriman. Cerita tentang peristiwa baginda dilahirkan akan beri manfaat kepada orang beriman. Cerita tentang Nabi SAW sebagai satu kenangan, dia akan bagi manfaat kepada orang beriman. Faham ke tidak kita? Pasal kita terjemah zikra itu peringatan. Hari ini kita terjemah zikra sebagai kenangan. Kenangan ni maksudnya benda lama. Pokoknya cerita benda lama ni, dia bagi manfaat kepada orang beriman. Dari itu sambutan maulid, kita bicara tentang Rasulullah, kita cerita kenangan-kenangan Rasulullah. Ya, dia akan bagi manfaat kepada orang lain. Sebab tu kita minta Maulid Rasul, sambutan ni pakar-pakar buat. Pokok ni nak kata apa? Kata ya. Dia pergi depa. Dia tak sayang pada Nabi, ikut suka depa nak buat macam mana. Kita sayang pada Rasulullah dan kita nak masyarakat kita sayang pada Rasulullah. Jadi kita buat program-program semua. Kita satu kira pokok. Boleh tak? Kena pokok mana? Boleh sebut tu kan? Kuat lagi. Dia fikir apa? No, sekira. Baik. Petang ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 Gaya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa kita belajar sama-sama petang ini sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Dan saya minta maaf apa yang kita mengaji minggu lepas. Saya rasa ada 2-3 perkara yang saya belum lagi buat. Jadi saya minta maaf. Sebab saya cakap minggu lepas, tapi saya sendiri tak buat lagi sampai sekarang. Sebab minggu lepas kita bicara tentang tajuk isu sembahyang tahajud, isu berkaitan dengan gerak dini, bangun. Jangan kita mengaji tajuk tu kan. Kita mengaji tentang apa sembahyang tahajud, surah darat, surah slow. Dan kita mengaji tentang isu tahajud di akhir waktu. Witir di akhir waktu. Ada 2-3 perkara yang saya tak sempat buat je lah. Minta maaf sebab takut masuk kategori orang cakap tapi tak buat. No, tahu je lah, masih sihat. Baik. Tapi insya-Allah saya cuba insya-Allah. Baik. Hari ini kita nak tengok tajuk yang ke-8, muka surat 39. Pertama insya-Allah kita nak tengok berkaitan dengan adab berdoa. Berdoa ni maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ad-doa mukhul ibadah. Doa ini dia otak kepada ibadah. Jadi doa merupakan satu ibadah yang sangat-sangat baik, sangat-sangat cantik, sangat-sangat patut untuk setiap orang Islam amalkan.
tidak dibuka pintu doa. Ini satu kata-kata Arab. Tidak dibuka pintu doa kepada mana-mana manusia, melainkan dibuka kepadanya pintu perkenan. Saya terjemah lagi bagi senang faham. Tidak dibuka pintu doa kepada mana-mana manusia, melainkan dibuka kepadanya pintu perkenan. Terjemah bahasa kampung kita macam ni. Siapa-siapa yang Allah bagi kat dia kebenaran, siapa-siapa yang Allah bagi kat dia keizinan, siapa-siapa yang Allah bagi kat dia boleh berdoa. Mana kalau dia boleh angkat doa tu, apa yang dia sebut waktu doa tu, Allah nak bagi kat dia. Faham bahasa saya? Orang yang Tuhan nak bagi, Tuhan akan bagi kat dia, dia boleh angkat tangan, boleh minta, boleh doa. Tuhan bagi izin kat dia, dia boleh buat macam tu. Dan bila dia angkat tangan doa, Allah akan bagi apa dia minta. Dan orang yang Tuhan tak mau bagi, antara cara Tuhan tak mau bagi, Tuhan sekat dia daripada berdoa. Dia tak boleh doa. Habis banyak curi balik, habis banyak curi balik. Pasal Tuhan tak mau bagi kat dia, jadi Tuhan sekat doa. Tuhan bagi dia tak minta, orang tu senang terima. Faham tak bahasa saya? Apa yang maksudnya? Lepas kita minta, kalau boleh hari ini kita berdoa, pakar-pakar berdoa, macam apa? Sebab kamu berdoa, Allah bagi. Berdoa ni astajib lakum. Jadi itu kita dengar selalu orang. Hari ini kita nak tengok tentang isu doa. Mudah-mudahan kita boleh amalkan. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaqdamu alaihi. Hadis rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak berdoa kepada Allah, siapa-siapa yang tak minta kat Tuhan, siapa-siapa yang tak ada tangan mohon kepada Tuhan, Nabi kata apa? Allah marah kepadanya. Orang macam ni Tuhan marah. Siapa-siapa yang tidur atas muka bumi, dia tak mau minta kat Tuhan, orang macam ni tak mau minta kat Tuhan, orang macam ni Tuhan marah. Baca apa Ustaz? Itu tanda dia semua. Dia tak mau minta lepas semayang, tak mau minta lepas buat satu-satu ibadah, tak mau minta waktu dia berhajat, dia tak mau minta waktu dia susah, dia tak mau minta waktu dia buat satu-satu perkara, dia tak mau minta. Dia ini jenis patient, tak mau minta kat Tuhan langsung. Rupanya perangai orang macam ni, Tuhan marah macam. Faham? Di antara waktu ketika yang paling baik untuk berdoa, waktu selepas buat satu-satu ibadah. Habis satu-satu ibadah, doa. Doa lepas buat ibadah ni macam ni. Allah ajar dalam Quran peristiwa Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim selesai tak buat Kaabah tu. Selesai buat Kaabah, cuba tengok berapa doa yang Nabi Ibrahim baca. Antaranya surah Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu di antara doa-doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baca doa lepas siap bina Kaabah. Ayat tersebut, peristiwa tersebut nak menunjukkan kepada kita antara waktu yang baik untuk beribadah, waktu yang baik untuk berdoa selepas beribadah. Sebab itu lepas sembahyang doa. Ni tak ada lah lepas sembahyang tu joget tu. Ayah-ayah waktu buka puasa, kalau boleh waktu buka puasa tu doa. Doa waktu buka puasa tu, makan kurma, lepas makan kurma tu doa, ya Allah, kau bagilah aku sekian-sekian, ya Allah, kau bagilah, kau redhalah aku ni, kau terima. Lepas buka puasa tu doa. Lepas mengaji doa. Ni tak ada habis mengaji ke saya, ustaz tu ngajar tak habis, cungit balik nak tengok kedah lawan Selangor. Tengok-tengok kena 2 biji ke dalam tu. Sebab doa, waktu ibadah doa. Waktu nak buat satu-satu perkara, doa. Doa tu yang kita doa ni, doa bangun tidur, doa nak masuk kenderaan, doa nak masuk kandang, doa nak makan, doa nak buat kerja, doa. Itu semua doa-doa dalam belakang tu. Doa itulah dimasukkan sebagai permintaan. Minta pada Tuhan. Tuhan kata siapa tak minta kat aku marah doa. Lepas tu kalau boleh tulis kat tepi tu jalan, tulis kat tepi tu. Nah, mulai hari ni banyakkan berdoa. Tulis dia. Senang.
Pasal Tuhan kata siapa tak minta, dia marah. Jadi mulai pada hari ini minta kepada Tuhan. Satu. Baik, selesai. Yang kedua, bila kono hadis ni supaya nak beri semangat kita supaya berdoa. Hadis yang kedua ni cerita tentang cara mengangkat tangan ketika mana berdoa. Tulis siap kat tepi tu. Cara angkat tangan waktu doa. Baik. Maksudnya kaedah kita nak berdoa nak buat macam mana? Banyak kaedah lah, saya sebut satu je lah. Saya beritahu satu je lah, insyaAllah. An Malikin bin Banun, bukan min nun. Tolong kau betul dekat Arab, tulisan Arab tu. An Malikin bin Banun, bin. Baik. An Malikin bin Yassar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni anfikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha. Fi riwayat Ibn Abbas qala as'alullaha bi butuni anfikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum, atau kama qala rawahu Abu Dawud. Baik. Malik bin Yassar, siapa ada kitab apa betul ejaan, dia bukan Yasir, dia Yassar. Malik bin Yassar. Baik. Malik bin Yassar berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada engkau berdoa kepada Allah, siapa-siapa di kalangan kamu minta dekat Tuhan, mintalah dengan tangan tengadah. Mintalah dengan bibutuni anfikum. Maksudnya macam mana? Minta macam ni. Butul ni perut, minta macam mana? Nak minta doa, minta bibutuni anfikum, minta dalam keadaan perut. Masa muda minta macam tu lah. Saya pernah jumpa riwayat dia, kalau boleh angkat tangan macam ni. Ni, waktu doa angkat tangan macam ni. Kalau boleh cantum kedua tangan. Kemudian ibu jari buka. Buatnya jualan tu. Boleh kan? Angkat tangan, tak boleh. Apabila kita nak minta seorang pengemis minta kat kita dengan penuh beradab, bila dia minta dengan cara beradab, makcik, contohlah makcik minta sedekah, kita nak bagi pun seronok. Tapi kalau dia minta kita, makcik, sedekah sikit boleh? Kita nak bagi, kita tak bagi. Itu bahasa utama, perumpamaan kita buat. Sebab tu kita minta lepas ni nak berdoa, kita minta buat tangan macam tu. Macam tu, minta pergi elok. Boleh mana? Kalau boleh kita minta pakat-pakat ubah sikit budaya jenis doa luar ni. Doa satu, ataupun doa luar, ataupun doa jenis malam dia tak kata pohon. Tambah-tambah kalau buat tahlil, mula-mula elok lah. Lepas tu kuih lama, kau elok lah. Malam kali tak kata pohon, kita orang cimai lah. Dia akan tak elok saya. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ada sesuatu berdoa. Baik. Dan jangan pungut tangan, jangan dengan pungut tangan, maksudnya jangan di belah belakang macam ni. Jangan minta kat Tuhan macam tu. Minta macam tu. Malaikat doa bolak-balik tu tak boleh lah. Nak doa tolak-balak tu tak boleh. Allahumma dafa'anil bala wal waba wal fahsya, apa tu? Yang tu kita pusing, tu tak boleh. Tapi kalau boleh minta bagi Allah macam tu. Baik. Dalam riwayat Ibn Abbas berkata, mintalah kepada Allah dengan tangan terbuka. Maksudnya sama hadis yang sama. Dan janganlah dengan tangan bahagian belakang. Jangan minta doa dengan tangan ke belakang, minta ke depan. Macam tadi juga. Dan jika telah selesai, bila habis doa, usaplah famsahu biha, sapulah tangan kamu ujung aku, sapu ke muka. Habis kita baca doa, sapu tangan kita tu ke muka. Itu adab ketika berdoa. Kita baca doa, merata habis. Dah habis baca doa, tak boleh. Dah satu. Baik. InsyaAllah. Ustaz, nak tanya si Ustaz, doa ni betul lah angkat tangan macam tu Ustaz. Kalau kami angkat muka macam tu, tak boleh Ustaz. Boleh tak?
Boleh, tapi kurang beradab. Sebab kita nak minta ini kepada apa? Al-Ghani, kepada Tuhan yang Maha Kaya. Jadi minta perlu dengan beradab. Ij'al adabaka kaddaqiq, jadikan adab kamu seumpama tepung. Waj'al 'ilmaka kal malah, jadikan ilmu kamu seumpama garam. Maksudnya apa? Hidup atas muka bumi ni biar adab banyak tak apa. Ilmu sikit, ngaji sikit tak apa, tapi adab tu bagi banyak. Sama juga waktu berdoa. Nak berdoa tu minta sikit tak apa. Yang penting adab waktu berdoa tu kena banyak. Adab tu kena jaga. Dan tu di antara adab berdoa, minta bagi Allah. Ustaz, nak tanya lagi ke saya, ada tak tempat-tempat yang kami tak perlu angkat tangan, Ustaz? Ada. Tempat-tempat yang tak perlu angkat tangan, kalau kami waktu nak berdoa tu tak angkat tangan, tak apa dah, Ustaz? Boleh. Tapi kalau nak angkat tangan, silakan. Antaranya doa masuk tangan. Kalau Ustaz boleh angkat tangan depan pintu dulu. Ustaz, angkat tangan tu Ustaz, kami tak menghadap Allah kiblat tak apa, kami duduk depan pintu tak apa. Sebab kiblat orang berdoa langit, bukannya tak apa. Kiblat orang semayang tak apa. Kiblat tempat arah lah, arah orang berdoa langit. Faham apa bahasa saya dah? Kiblat orang berdoa langit. Sebab tu ayah-ayah kalau pergi tengok kubur, pergi lawat jenazah, cuba perhati tengok, kita selalu disunatkan berdiri di mana? Kita disunatkan berdiri tu nak baca doa, nak baca 3 rukun, nak berdiri, nak baca doa apa semua tu, kita disunatkan duduk sebelah mana? Duduk menghadap arah kiblat ke ataupun duduk menghadap ke arah mayat? Jawapan dia, duduk menghadap arah mayat. Maksudnya, bayangkan di kubur, kiblat sebelah sini. Kiblat sebelah sini. Jadi mayat dia menghadap ke arah kiblat. Kita nak duduk lawan orang, kita menduduk begini. Duduk tempat saya duduk ni. Kiblat belakang ni. Jadi kita seolah-olah menghadap mayat. Lepas tu kami angkat tangan doa Ustaz. Patutnya doa menghadap kiblat. Dah, doa kiblat dia langit. Sebab tu duduk mana pun tak apa. Faham ke itu tak? Kalian tahu? Tidak. Tapi kalau tak angkat tangan waktu nak masuk tangan, tak angkat tangan pun tak apa. Sambil jalan masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk. Pakai seliput masuk. Waktu tu khatib baca khutbah dia mimbar. Nak angkat tangan, kamu angkat tangan. Nak angkat tangan, silakan. Tak mau angkat tangan, silakan. Dua-dua boleh ikut suku. Kalau rasa nak angkat tangan waktu tu khatib, lihat dia mimbar baca doa, silakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita angkat tangan, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Jom. Ustaz, saya tak mau angkat Ustaz. Saya pegang ada dalil kata tak boleh angkat tangan. Sahabat pun tak angkat tangan. Silakan. Pasal hadis ni Nabi sebut umum. Nabi kata apabila jika seseorang daripada kamu berdoa, Nabi tak sebut doa waktu bila. Jadi hadis ni umum. Bila hadis ni umum, mana-mana doa kita boleh angkat tangan. Termasuklah doa waktu khatib baca khutbah. Faham tak? Lepas tu kalau ada orang main duk tikai, dia kata mana boleh tu khatib baca khutbah, mana boleh angkat tangan doa. Kita yang angkat tangan jawab, ada, kami buat tu ada dalil dia. Mana dalil? Ni dalil. Nabi kata kalau siapa-siapa baca doa, siapa-siapa di kalangan kamu berdoa, angkat tangan. Nabi tak sebut doa waktu bila. Jadi hadis ni umum. Jadi bila orang baca doa boleh angkat tangan. Ibu-ibu di belakang duk tanya soalan, Ustaz, kami duk tengok tanyalah Ustaz. Kan habis tanya Ustaz tu ada doa Ustaz. Kami ada tengok di Pulau Pinang ni nak angkat tangan tak? Tak mau tengok soalan. Boleh angkat tak saya? Dan mereka baca doa dalam TV tu di Selangor. Kami boleh tak angkat tangan di Pulau Pinang? Boleh. Ustaz, kami dengar ada radio saja, radio Kedah saja. Radio Kedah habis tu Ustaz tu baca doa. Boleh tak kami angkat tangan? Boleh. Boleh faham pun? Selesai. Ngaji? Selesai. Boleh no? Terus. Yang ketiga, selesai no? Yang kedua, tu cara angkat tangan, doa. Kita minta lepas ni bakat-bakat cantum dia tu. Kalau terlepas sekali segala tu,
Cuma kita ubahlah jenis letak tangan ada pohon. Ada ni bukan tu macam sekian ni jalan dia letak di bawah tu. Kita minta ubah sikit nak, insya-Allah. Minta pergi dah. Baik. Ayah ibu dan rahmat Allah SWT semalam saya mengajar 5 minit karena selesai tentang rukun doa. Saja kita bagi sikit cetik pergi. Kalau nak doa kita diperkenankan oleh Allah, antara rukun doa, maksudnya benda yang mesti ada waktu kita doa, ada 4. Nombor 1, kena bagi ada, setiap bagi ada. Tapi insya-Allah ulama kita susun ada siap. Yang pertama sekali puji-pujian pada Allah. Puji Allah. Nak doa kita makbul, nak supaya permintaan kita diterima, nombor 1 kena ada pujian pada Allah. Pujian pada Allah tu macam mana Ustaz? Tu yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Itu syarat nombor 1, rukun nombor 1 selesai. Yang kedua Ustaz, doa kita nak bagi makbul mesti ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita doa baca, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dua-dua tu ada. Ulama kita usul lama. Doa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betul nak bubuh selawat apa pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, apakah? Silakan. Selawat nombor 2. Nombor 3, doa kepada ibu bapa. Kena bagi ada. Doa pada ibu bapa ni macam mana Ustaz? Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum. Nak baca warhamhuma pun boleh, warhamhum pun boleh. Kama rabbayana pun boleh, kama rabbawna pun boleh. Dua-dua boleh. Kadang-kadang ada ustaz yang baca kama rabbayana shaghira, ada. Kadang-kadang ustaz ni mengajar, dia baca kama rabbawna sihara. Dua-dua tu. Tapi kalau ikut dalam sudut kaedah, yang betulnya kama rabbawna, yang tu lebih tepat. Tapi kalau kita baca rabbayana boleh lah. Kira boleh. Yang tak boleh, tak baca langsung. Itu boleh. Kalau 3. Dan syarat nombor 4, doa kepada sekalian orang Islam. Doa kepada semua orang Islam. Itu syarat nombor 4. Yang ni nak baca hak mana Ustaz? Itu sambungan doa apa-apa. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syarat nombor 3. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat, itu rukun nombor 4 masuk dalam. Oh, jadi kalau habis 4 ni Ustaz, mintalah, insya-Allah Allah akan perkenankan. Dan kalau boleh, pujian pada Allah dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi ada di mula, bagi ada di tengah, kalau bolehlah, bagi ada di hujung. Kalau bahasa payah Ustaz, okey, hak mula dengan hak hujung, bagi ada pujian pada Allah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun jangan takut, ulama kita susun nama dah. Sebab tu kata tak boleh lari pada ulama masalah. Sebab tu kita tak boleh buang ulama. Sebab tu kena istiqamah bersama para alim ulama. Alim ulama susun elok sangat dah. Cuba tengok waktu nak habis. Kan waktu kita nak habis kita baca apa? Tak ujung-ujung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tu selawat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat pun ada, kemudian tutup dengan pujian kepada Allah. Tadi hak muka tadi, mula-mula tadi dah sebut dah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam, sebut dah. Yang ni hak ujung pun sebut wasallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dua-dua tu ada di penutup. Doa macam ni insya-Allah makbul. Ataupun kadang-kadang masyarakat kita topak sikit lagi. Habis walhamdulillah al-Fatihah. Betul. Habis al-Fatihah tu, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Fiha salam tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selawat pun ada dalam tu, salam pun ada. Alhamdulillah pun ada, doa-doa ada.
Jadi rupanya tu kita duk susul doa tu, hak duk susul sampai pun buku tu. Nampak tak yang memudahkan kita Ustaz no? Ya. Kita apa yang ni? Boleh tolong? InsyaAllah tu 4 syarat doa dimakbulkan. Selesai. Hadis yang seterusnya Ustaz. Hadis ni minta maaf saya